Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Selamat berpuasa. Pada yang baru masuk, anda boleh drop komen anda di bawah supaya saya kenal anda. Hari ini kita dah masuk 15 Mei 2020, hari Jumaat, dan bermulanya hari ini dibenarkan solat Jumaat tapi bukan untuk semua orang. Hanya 12 ahli jawatan kuasa masjid akan menunaikan solat Jumaat. Alhamdulillah lah, bertanda baik. Maksudnya keadaan dekat Malaysia ni masih terkawal. Dan semalam saya baca paper kenyataan daripada WHO. WHO kata apa? WHO kata COVID takkan hilang di dunia. Ingat dengar statement dia. WHO ni, Badan Kesihatan Dunia, dia kata COVID takkan hilang di dunia. Saya bersetuju. COVID takkan hilang di dunia sebab dia adalah virus. Virus ni sentiasa ada, cuma dia tak muncul saja. Ada virus banyak lagi sebenarnya. Itu hanya virus yang kita kenal. Virus ni ada banyak, terlalu banyak, sebab dia benda halus, makhluk halus. Benda halus, bakteria, virus, banyak lagi yang tak belum jenis dia tu belum ditemui lagi. Pandai gimana? Terus banyak lagi jenis virus yang kita belum temui lagi. Macam mana kita nak tahu ni bila dia muncul sebagai wabak ataupun dia muncul sebagai penyakit lah. Kalau dia tak wabak yang menyebarkan pun, dia adalah penyakit. Saya ingat lagi ada satu virus nama dia tobacco mosaic. Tak silap saya lah, tobacco mosaic nama dia. Virus tobacco mosaic ni dia kali pertama saintis jumpa tahun 90-an lah, awal tahun 90-an saintis jumpa virus ni. Dia serang tumbuhan pisang ataupun tobacco. Nama dia tobacco mosaic. Tobacco mosaic ni saya tak pasti sama ada dia serang pokok tobacco, pokok tembakau ataupun pisang. Saya rasa pokok pisang, sebab dulu saya study, dulu ada satu kelas berkaitan dengan plant apa namanya, apa-apa penyakit berkaitan dengan tumbuhan. Saya ada kaji benda tu, tobacco mosaic. So sebab itulah WHO keluarkan kenyataan bahawa COVID takkan hilang di dunia. Memang saya setuju dengan statement tu. Cuma kita hanya dapat kawal saja. Dia dah berjaya muncul, suddenly berjaya muncul dan menjadi wabak, dan kita berjaya dapat tahu. Kita baru jumpa. Sebelum ni kita jumpa tapi dia belum attach pada host rumah. Setiap virus dia attach pada perumah host dia. Dia kena ada host dia, baru dia muncul sebagai penyakit. Barulah dia boleh sebarkan dia punya DNA tu. Kalau dia tak attach pada host, dia tak bahaya. Influenza ada dekat udara. Kalau dia bertebaran dekat udara, dia tak bahaya. Tapi kalau dia kita sedut dia, kan, dia attach pada host dia adalah sistem pernafasan, macam COVID juga. Bila influenza attach pada host, dia berjaya masuk dan hinggap pada host kita, iaitu tubuh badan kita, respiratory tract, dia akan jadi selsema. Adakah influenza kita boleh hapuskan? Tak ada langsung kat muka bumi ni. Mana boleh? Benda halus, macam mana kita nak detect? Tak boleh. Cuma kita ambil langkah berjaga-jagalah. Sama juga COVID. Memang betul lah kenyataan dia takkan hilang di dunia. Dia macam denggi. Denggi boleh hilang tak? Tak boleh. Cuma kita elakkanlah.
saintis dapat tahu, okey, denggi ni ejen pembawa dia adalah nyamuk. Nyamuk gigit manusia, dia akan inject sekali darah. Sekali virus tu masuk dalam darah. Virus tu tumpang nyamuk untuk masuk dalam tubuh badan kita. Jadi, kita nak hapus macam mana? Kita tak boleh hapus. Kita elakkanlah tempat-tempat pembiakan nyamuk ni. Kita hapuskan tempat pembiakan nyamuk. Tapi, nyamuk tu, virus tu still masih ada pada virus nyamuk. Pada nyamuk. So, memang COVID takkan hilang. Memang betul statement dia. Kan? Cuma penyakit tu lah kita kena betul-betul kawal. Dan kalau kita tengok graf hari ni pun, graf dah flatten. Sebenarnya matlamat PKP tu adalah to flatten the curve. To flatten the curve. Tidak, graf fasa pertama tu tinggi. Fasa kedua dia dah start menurun. Fasa ketiga macam ni. Fasa 4 dah dia mendata. Kalau dia naik turun pun dia fluctuate naik turun lah. Tapi mendata. Inilah yang dimaksud dengan flatten the curve. Bila graf tu dah flat, itu bermakna penyakit tu berjaya dikawal. Walaupun ada pertambahan dari hari ke hari setiap hari, tetapi orang yang positif tu cepat kita tangkap, kuarantin. Jangan bagi dia jangkit. Tangkap, kuarantin. Jangan bagi jangkit. Bagi sembuh. Ini yang dimaksud dengan PKP. Jadi janganlah kita macam kita kata pada kerajaan, kita kata biarlah COVID ni hilang 100%, barulah buka sekolah, barulah buka kedai boleh buka, barulah industri ekonomi boleh operasi. Tak boleh macam tu. Memang takkan hilang. Jadi dari segi sains orang tak faham. Sama juga dari agama orang tak faham. Kenapa shopping mall boleh pula buka tapi masjid tutup pula? Takutkan Allah ke takutkan ni? Ada orang cakap macam tu kan. Kenapa tak boleh masjid pergi masjid buat macam shopping mall tu, cek suhu, jarakkan saf. Kalau pergi masjid kita jarakkan saf, itu tak namakan jemaah, itu putus saf. Dari segi agama itu putus saf. Tujuan jemaah ni kita nak rapatkan saf, tapi kita putus saf. Apa gunanya pergi masjid? Sebab masjid tu kita pergi untuk melepaskan fardu kifayah. So maknanya kalau ulama dah keluar statement macam tu, JAKIM, Menteri Agama pun dah keluar statement macam tu, maknanya dia ada dalil lah, dia ada sumber fatwa yang dia sandarkan. Kita yang orang awam ni, kita just relax, duduk diam saja. Tak perlu buat kerja orang. Jangan ambil alih kerja orang. Dia kepakaran dia, kita jaga diri kita. Itulah ulasan topik pagi ni. Cuma okey, hari ni saya nak jawab 2 soalan lagi. Ada seorang dia isi borang tapi dia tak tulis soalan. So saya pun tak menjawab lah apa-apa. Okey. Okey, selamat datang kepada yang baru menonton. Saya tengok ni ada Insyirah Irawati. Azura Rahmat. Okey. Soalan yang pertama dari Tuan Nur Rahim bin Sharif. Ada kat sini ya saya rasa. Okey. Alright. Tuan Nur Rahim bin Sharif dari Sri Kembangan. Okey. Dia tanya soalan berkaitan dengan badan berbau dan peluh berbau. Badan berbau dan peluh berbau. Okey, itu simptom apa sebenarnya? Kalau badan kita berbau, kerap berbau, peluh pun berbau, dia sebenarnya itu tak normal. Dia peluh ni, kita tengok. Okey, umur mana yang peluh tak berbau? Baby peluh wangi. Bila kita nak cium, nak gomol, dia berpeluh tak apa, tak busuk. Dia bangun pagi pun tak busuk. Kita bangun pagi, memang busuk. Jadi itu simptom apa? Okey. Tengok kalau peluh badan berbau, peluh berbau, apa lagi? Nafas berbau, perut buncit, apa lagi? Cepat letih. Ini semua simptom di mana usus kita kotor. Tubuh badan banyak toksik. Itu simptom dia.
itu adalah simptom. Saya ulang balik. Kalau badan berbau, peluh berbau, nafas berbau, cepat letih, perut buncit, itu tandanya dalam tubuh badan banyak toksik. Terutamanya adalah usus besar, kolon kita. Usus besar ni umpama tong sampah terlonggok. Tong sampah yang terlonggok yang kita bawa ke mana-mana saja kita pergi. Usus besar. Kan sebelum ni saya kata ada 5 organ detox yang buat kerja-kerja detoksifikasi. Pertama adalah major organ bagi detox adalah, yang pertama adalah kolon, usus. Kedua adalah buah pinggang. Ketiga paru-paru. Keempat kulit. Kelima hati. Kolon, paru-paru, hati, buah pinggang, kulit. So 5 organ ni dia akan sedaya upaya untuk keluarkan toksik dalam tubuh badan kita. Sedaya upaya untuk keluarkan toksik dalam tubuh badan kita. Jadi kalau dalam tubuh badan kita ada toksik, hanya 5 organ ni saja yang tolong buang toksik. Toksik tu maksudnya bahan-bahan kumuh yang tak perlu dalam tubuh badan disingkir keluar pada tubuh badan kita melalui 5 organ ni. Paru-paru dikeluarkan gas yang tak diperlukan. Gas karbon dioksida badan tak perlu. Jadi paru-paru tolong keluarkan. Paru-paru tolong keluarkan gas tu. Toksik usus, kolon. Kolon tolong keluarkan najis-najis. Tubuh badan tak perlu, disingkirkan. Buah pinggang. Buah pinggang ni dia kumuhkan garam-garam mineral yang berlebihan, dia keluar melalui kencing buah pinggang. Keempat, hati. Hati ku main peranan untuk detox. Dia ada cara dia. Dia ada cara tersendiri. Hati ni organ paling shy, paling senyap je dia buat kerja. Kadang-kadang kita tak tahu pun. Sesedar dah rosak, dah ada penyakit. Kelima, paru pula. Liver, hati. Hati paling senyap. Hati ni dia buat kerja, dia cerna bahan-bahan yang tak baik. Cernakan, digest kolesterol kita, minyak kita. Jadi dia buat lagi detox. In case kalau kolon gagal untuk detox, dia tolong kumuh lagi sekali. Dia ada cara dia lah. Kelima, kulit. Kulit dia singkirkan garam mineral yang berlebihan juga. Sebab peluh kita kalau peluh orang yang aktif, rasa dia pun masin. Jadi 5 ni adalah organ detox. Jadi kalau tubuh badan kita bertoksik, toksik banyak, of course peluh tu keluar sedikit berbau. Bau masam, bau kepam, busuk badan. So itu tanda itu tanda tubuh badan kita ni banyak toksik. Jadi kita pergilah kepada mana yang kita boleh kawal. Hati, kita nak kawal macam mana hati? Mana part 5 organ ni yang memainkan peranan paling penting, main. Segala toksik berkumpul kat situ untuk dibuang. Nak tak nak, kolon je lah. Kolon sajalah yang kita boleh kawal, kita boleh rangsang dia. Usus kita lah. Jadi, saya boleh katakan, kalau orang yang ada simptom-simptom peluh berbau, badan berbau, perut buncit, badan berangin, kita angin, selalu sendawa kita panggil. Sendawa. Berangin. Kita kata berangin, cepat letih, cepat ngantuk, sikit-sikit nak tidur. Itu semua tanda toksik terlalu banyak. Cepat mengantuk. Bila kata mengantuk, maknanya kurang oksigen. Bila kurang oksigen, maksudnya gas karbon dioksida tengah tinggi dalam tubuh badan kita. Sepatutnya karbon dioksida tu disingkirkan oleh organ mana? Organ paru-paru. Tapi disebabkan toksik terlalu banyak, paru-paru dia tak boleh nak keluarkan. So tinggallah terlalu banyak sangat. Dia pun tak sempat. Terlalu banyak sangat, kita cepat ngantuk. So bila
keadaan ni berlaku, itu tandanya toksik terlalu banyak dalam tubuh badan. Jadi apa yang kita kena buat? Saranan saya, peliharalah kolon. Kalau kolon sihat, yang lain-lain ni insya-Allah dia akan turut sihat. Sebab dia major part of detoxification terletak pada kolon. Kolon ni umpama tong sampah bergerak. Najis terlonggok dalam kolon, kita bawa gerak ke mana-mana. Tong sampah bergerak lah. Jadi clearkan tong sampah. Again, sekali lagi saya cerita berkaitan dengan cantikkan environment dalam usus. Cantikkan environment dalam usus. Dengan cara balancekan dia punya kuantiti, jumlah percentage bakteria. Bakteria baik 80%, bakteria tak baik 20%. Dia kena 80-20. Dia kena 80-20. Okay, ada 5 tanda, ya, ada 5 tanda najis usus kita sihat atau tak. Ni saya cerita. Ada 5 tanda nak pastikan usus kita sihat atau tak. Kalau kita operate 30,000 pesakit daripada kita ni, kita tak sakit pun kita operate juga contohnya. Kita ambil 30,000 orang manusia. 30,000 orang manusia kita bedah dia punya, operate, tengok dia punya usus. Tak ada seorang pun sihat. Semua fail. Yes, semua fail. Yang betul-betul sihat, yang betul-betul usus dia 80% bakteria baik, 20% bakteria tak baik, environment ni cantik, tak ada seorang pun. Melainkan baby. Baby cantik. Itu pun kalau diberi makan betul. Kalau baby tak diberi makan ni pun tak betul kan. Tapi disebabkan dia muda, dia masih cantik usus dia. Okey, ada 5 tanda cara kita nak tengok, nak pastikan usus kita sihat atau tak. Cara yang pertama adalah kita perhatikan warna najis kita. Warna najis kita perhatikan, adakah warna najis kita tu warna apa? Kalau warna najis kita warna usus yang cantik, usus yang sihat, warna najis akan keluar warna kuning kekuningan. Kuning kekuningan. Kalau warna kuning kekuningan, alhamdulillah, itu najis usus sihat. Kalau warna selain daripada kuning, warna hitam, warna coklat, warna selain pada itu usus tak sihat. Yang pertama warna. Yang kedua, kita tengok pada bentuk najis. Bentuk najis keluar macam mana? Usus yang sihat, bentuk najis dia akan keluar warna panjang-panjang. Panjang-panjang. Tengok dalam around 4 cm macam tu. 4 cm pendek. Ni. Macam ni lah. Macam ni. Panjang-panjang keluar. Kalau bentuk dia panjang-panjang yang keluar, itu usus sihat. Kita tengok budak umur setahun, 2 tahun, tengok dia berak keluar panjang-panjang. Usus dia masih sihat. Kalau keluar design dah merapu, bentuk dah merapu, usus tak sihat. Tak berapa sihat. Yang ketiga adalah berbau atau tak. Bila kita buang air besar, tengok berbau najis tu atau tak. Ada ke orang berak tak berbau? Ada. Dia bukan masalah. Dia bukan kata usus sihat, buang air wangi. Yang tak sihat busuk. Bukan busuk wangi. Dia berbau atau tak. Kalau kita buang air, kita flush. Kita sendiri kita dah immune dengan bau kita. Kita buang air, kita flush, tu kita keluar. Next person yang masuk dalam tandas tu, lepas dia keluar, kita interview dia. Apa yang kau bau? Lepas bila aku keluar tadi, kau bau apa? Dia kata bau pekum. And dia bau macam haba, bahang dalam lepas kita pergi public toilet pun, next person orang tu keluar, kita tengah tunggu dia keluar. Kita tunggu tandas tu, ada orang masuk. Ada orang kat dalam. So bila dia keluar, kita nak masuk, kalau dia macam bau bahang, itulah yang dikatakan usus tak sihat. Dia macam bahang kan.
Kalau kita masuk macam okey je, okey, tak ada standard, bau standard, tak ada masalah pun, so maknanya usus dia sihat. Dia tak akan berbau. Sama juga even kalau kita kencing pun, orang tu kencing kan, bila kita masuk pun, kalau dia semalam dia makan petai, memang akan berbau. Memang akan berbau. So kalau najis berbau, itu tanda usus tak sihat. Kalau najis tak berbau, tak berbau dia, jangan kita ambil kita bau. Of course lah busuk. Kalau dia dah siap flush, masih kita tak ada rasa bahang, bau tu tak ada. So mana najis sihat. Usus sihat, bukan najis sihat, usus sihat. Yang keempat adalah tempoh masa kita buang air. Berapa lama yang dia ambil untuk membuang air? Berapa lama? Kalau kita duduk dalam tandas dalam 5 minit, 10 minit dah settle, usus sihat. Sekali teran dia smooth, settle. Tapi kalau kita duduk 30 minit, tunggu macam ni ada lagi tak keluar ni, rasa macam tak sedap lagi ni, duduk lama 40 minit, 1 jam, uish, itu usus tak sihat. Berak keras kita panggil, usus tak sihat. Itu tanda yang keempat, masa yang dia ambil. Usus sihat dalam 5 minit, 10 minit, settle, habis. Senang saja. Orang nak pergi jalan ni cepat-cepat ni, kita tertinggal bas ni, oh siap aku sakit perut, tunggu bas pun terlepas, flight pun kadang-kadang terlepas. Sebab kalau nak naik flight, kita rasa nak buang air, masuk dalam flight, kadang-kadang kita tak boleh nak buang lagi, sebab selagi mana flight itu dia tak terbang lagi, pramugari dia takkan bagi. Duduk kat tempat masing-masing. So dia pergi tandas dekat airport sekali, flight dengan flight terlepas. Sebab terlalu lama sangat masa. Okay, yang kelima adalah kuantiti. Berapa kilo yang keluar. Macam mana kita nak timbang? Takkan kita nak ambil tahi tu kita timbang? Bukan. Siapa suruh timbang tahi? Cakap tak habis lagi. Kita timbang berat badan kita. Sebelum kita buang air besar, kita timbang berat badan kita. Berat badan sebelum kita buang air besar, berat badan 60. Lepas masuk tandas, buang air besar, timbang sekali lagi, 59, turun sekilo. Tahniah, usus sihat. Dia mesti, bila kita buang air besar, dia mesti terbuang. Bila mesti terbuang, maknanya cukup kuantiti tu. Kuantiti buang at least ada 1 kilo turun. Saya pernah timbang sendiri. Saya pernah timbang, memang akan turun. At least 1 kilo mesti turun, wajib turun. Kalau berat badan 60, lepas buang air besar, timbang pun 60 juga. Maknanya yang tadi masuk dalam tandas tu main-main saja, tak buang pun. Kalau sebelum buang air besar 60, lepas buang air besar naik 61, maknanya kita makan apa? kita makan tahi tu. Dia mesti at least kurang 1 kilo. Kita makan 3 kali sehari. Kalau kita kita buang 2 hari sekali, itu maknanya tak normal. At least buang sekali ke 2 kali sehari. Mesti disiplinkan diri. Kalau bulan puasa, mungkinlah ada hari yang tak membuang. Itu normal sebab kita makan tak berapa banyak. Tak tahulah kalau makan banyak ke tak. Saya setiap hari kalau bulan puasa memang wajib buang lah. Memang ada buang. Pembuangan tu memang ada. Tapi kalau hari biasa, at least 2 kali. Nak tak nak mesti 2 kali. Dan saya tahu bila saya nak buang. Sebab saya dah disiplin. Saya akan buang pagi. Saya akan buang lewat-lewat petang. Biasanya akan lewat-lewat petang. Pagi dan petang. So saya boleh rancang perjalanan. In case tengah ramai-ramai dalam tengah kita nak berjalan ke apa kan. So kita tahulah. So pagi-pagi tu biasanya kalau saya tak membuang, saya akan resah. Perjalanan pagi ni kalau saya tak buang, saya akan resah. Sangat resah lah, sangat tak selesa. Terutamanya kalau kita dalam rombongan contohnya. Kalau trip ke overseas contoh, biasanya trip ke overseas lah. Okay, pagi ni kalau kita pergi ramai-ramai, ni berkumpul dekat lobi hotel pukul 8. Biasanya lepas subuh tu wajib saya buang siap-siap. Tapi kalau saya tak membuang, pukul 8 lepas breakfast tu, dia suruh kumpul, tak rasa nak membuang, saya akan resah. Siap lah. Dalam bas nanti ni kita nak jalan mana, mesti dia akan rasa nak buang.
perasaan tak best tu akan ada. Jadi kita disiplinkan diri. Memang saya akan disiplinkan diri. Biasanya bangun pagi, kita akan duduk. Untuk psikologi, this is the best time. Kita bagi tahu diri kita, ini time untuk membuang, cepat buang. Kalau dia tak membuang pun, buang sikit pun, kita ajar dia. So dia akan dirangsang untuk membuang. Lepas tu, bangun pagi biasanya akan minum sikit lah, minum air kosong. Lepas tu dia akan buang sikit. Biasanya itu buang secara tak lawas buang. Lepas balik pada masjid tu, lepas subuh tu, saya akan makan dulu. Makan pisang ke, makan cereal tu, mesti ada makan something lah. Saya akan makan something. Bila makan saja, cepat, memang dia akan terus rasa nak buang. Yang semalam punya tau, bukan yang kita makan tadi tu. Yang semalam punya. Biasanya itu memang akan lawas. Kita dah disiplin. So disiplinkan diri setiap pagi yang terbaik. So cara kita nak pastikan usus kita sentiasa berada dalam keadaan baik, balancekan jumlah bakteria tersebut. Cara nak balance kan, sebenarnya kita kena feeding, beri makan pada bakteria yang ada dalam usus kita tu. Bakteria baik yang kita panggil probiotik dalam usus kita, kita bagi dia makan. Betul, awal pagi bagusnya amalkan betik ataupun pisang. Rangsang. Kalau rasa macam tak ada apa, betik tu blend, jadikan dia air jus. Pisang tu blend sekali dengan susu ke, dia akan terangsang sendiri. Ajar. Kalau sekali memang tak rasa, dia kena amalkan. Bila kata pemakanan, dia kena amalkan. Bukan saya makan betik, tak jadi apa pun, dah makan dah tak jadi apa pun, itu maknanya tak amalkan. Sekali makan nak harapkan ni penyakit dah bertahun dia kumpul. Sekali makan, bila orang bagi tip, sekali makan tak berkesan, dia kata teknik tu tak berkesan. Sebenarnya penyakit tu dia dah bertahun dia bawa. Mana mungkin sekali terus baik? Tak, dia kena amalkan. Amalkan. Barulah ada kesan. Sebab ini pemakanan kan natural. Natural, dia bukan drug, bukan ubat nak kata kesan immediate. So dia mesti ada amalan benda tu. Kalau tak boleh makan, ambil prebiotik. Prebiotik tu maksud makanan untuk probiotik tu lah, untuk bakteria tu, macam betik, pisang, apa-apa susu yang ada inulin, ke kacang ada inulin, ada prebiotik dia. Itu yang boleh melawaskan. Kalau itu tak berkesan, pergi beli probiotik. Saranan saya pergi cari probiotik yang dah sekalikan dengan prebiotik. Dua-dua ada. Biasanya minum berhambur. Biasanya saya makan tu, saya amalkan tu seminggu sekali. Seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Hari yang saya rasa macam ni perut tak best, saya boleh tahu keadaan saya macam ni tak best ni. Bila pegang pinggang kita macam besar semacam, cepat saya ambil. So kita tahu macam mana cara kita nak atasi. So benda tu sebenarnya wajib kena ada. Probiotik and prebiotik dia sekalikan dalam bentuk powder. Okay. So itu caranya. Saya dah menjawab soalan Tuan Nur Rahim tadi. Kata badan yang perlu berbau, itu simptom. Tadi saya tengok ada ni. Mas Syazwan. Okey, soalan macam ni saya tak sempat nak tengok tau. Kemas dah jumpa doktor, cek darah dan doktor tiada tanda. Okey, soalan boleh tulis dalam borang supaya lebih teratur. Kalau dalam borang saya akan tulis macam ni. Kalau anda tulis proper, saya akan tulis macam ni, baru saya boleh catat satu-satu. Kalau yang dah jawab, saya tanda highlight. Terapi saya buat. Boleh tulis isi borang family consultant sihat. Pada nanti saya finishkan saya punya sesi live ni, anda boleh tengok pada caption pautan live tu, dia ada link family consultant sihat. Anda boleh klik link tu, anda isi nama, anda tulis apa masalah. So saya akan kumpul masalah tu, saya akan tulis, saya akan jawab dari segi live. Kalau sini macam saya tak sempat nak baca, sempat bermain dengan masa. Okey, soalan yang kedua,
daripada Puan Rosni. Puan Rosni, umur 55 tahun dari USJ. Okey, soalan dia adalah 2 bulan gusi bengkak. Atas nasihat doktor, dia ambil vitamin C 1000 gram satu hari, 1000 gram. 3 kali ambil terus dapat ulcer. Ini best soalan ni. Suka saya soalan ni. Okey, gusi bengkak sebab apa? Gusi bengkak disebabkan ada infection. Ada infection bakteria, kuman. Contohnya dekat gigi kita contohnya ada lubang sikit. Especially kat sini. Disebabkan kita gosok terlalu keras kat sini, kadang-kadang dia ada berlubang sikit. Tu sisa makanan masuk. Bila sisa makanan masuk, bakteria tu dia tolong proses makanan, sisa makanan tersebut. Bila dia proses sisa makanan tersebut, dia akan keluarkan asid. Asid tu menyebabkan gigi kita berlubang. Okey. Ini dah jadi dentist lah pula. Saya bukan doktor gigi Okey. Tapi saya pernah alami. Sebab itulah kita gosok. Sebab setiap bakteria dalam mulut kita paling banyak bakteria. Mulut kita paling banyak bakteria. Sebab itulah setiap kali kita makan, biasakan gosok gigi. Sebelum tidur biasakan gosok gigi. Tidak sisa-sisa makanan tersebut akan diproses oleh bakteria. Ada tindak balas kimia oleh bakteria tersebut, dia akan keluarkan asid. Asid tu menyebabkan gigi kita berlubang. Bila gigi kita berlubang disebabkan asid, sebab itulah kita kena gosok gigi. Sebab ubat gigi tu yang kita guna tu adalah alkali. Bila alkali bertemu dengan asid, dia akan jadi neutral. Jadi bakteria tu tak bolehlah nak buat. Bakteria tu tak mati. Bakteria tu dia tak aktif sebab kondisi keadaan sekitar tu tak berapa nak support untuk dia aktif. Jadi bila dia dah berlubang, dia buat tindak balas kimia tu masuk sampai ke bawah gigi yang berlubang tu. Dalam dia ada gusi. Dalam gusi ada kapilari darah. So bila kuman tindak balas dengan tu, tubuh badan kita akan menyerang kuman tersebut. Bila terlalu banyak antibody yang tolong serang kuman tersebut, sel darah putih ni, lama-lama dia pun tewas juga. Dia tu siapa? Antibody kita tewas. Jadilah nanah. Bila gusi kita bernanah, dia bengkak. Bila bengkak, gigi kita ni, kalau kita goyang-goyang, kita akan rasa gigi kita goyang. Kita ingat, oh ni gigi goyang, nak pergi cabut lah. Dia bukan masalah cabut. Gigi goyang tu sebab apa? Bawah gigi, akar gigi, bila dah nanah, dia berair. Bila atas air, kan? Bila air, gusi tu berada dekat air, bernanah ni, liquid, memang dia akan rasa goyang. So, kenapa doktor ni, dia bagi vitamin C? Ni yang saya tak faham. Mungkin doktor ni bagi vitamin C untuk tingkatkan imun sistem, tapi cara ni lambat. Sebenarnya, kalau ada masalah gigi atau masalah apa-apa di ruang mulut, apa-apa masalah di ruang muka. Ni muka ni. Gigi, mulut dan di ruangan muka, rahang apa semua kan. Rujuk siapa? Rujuk dentist. Kalau doktor gigi biasa, bab-bab gigi, bab-bab gusi, bab-bab lidah ni, itu boleh rujuk dia. Tapi kalau rahang, terbengkok, itu kena rujuk ortodontic. Ortodentist. Orto tu maksudnya tulang. Dentist tu maksudnya doktor gigi. Doktor gigi yang expert dalam bahagian tulang berkaitan ni. Accident. Apa-apa yang berkaitan ni lah. Kat sini lah. Ortodentist. Specialized in orthodontic. Orthodontic punya treatment. Orthodontal punya treatment. Bab tulang. Senang kata, pergi klinik gigi lah. Biasanya kalau gusi bengkak, doktor akan bagi antibiotik. Makan antibiotik tu sampai antibiotik tu habis, akan surut bengkak. Gusi bengkak, pergi jumpa doktor gigi. Nasib baik saya ada pengalaman, saya boleh jawab. Sebenarnya saya bukan orang yang sepatutnya jawab soalan ni, tapi saya ada pengalaman. Gigi saya banyak kali bengkak. Pergi doktor gigi bagi spesifik khas antibiotik. Jadi kita makan sampai habis supaya bengkak tu surut. Antibiotik tu fungsi dia untuk matikan kuman.
So bila kuman dah tak ada, barulah gusi yang bengkak tu boleh surut. Bila dia dah surut, cepat-cepatlah pergi buat treatment gigi. Tampal ke yang sepatutnya. Tengah bengkak, tengah sakit, jangan buat treatment lagi. Makan ubat dulu. Kalau buat treatment terus cabut, lagilah sakit. Tu tak mana. Gigi selagi mana dia boleh selamatkan dulu. Jangan terus cabut. Gigi ni adalah penentu struktur muka kita. Muka kita ni, kan? Muka kita, bibir kita ni ditentukan oleh struktur gigi kita. Kalau gigi ada yang gigi tak ada, kita senyum ni macam orang tua yang tak ada gigi, tanggal gigi pasal muka tak cantik, dia akan jatuh. So selagi mana boleh selamatkan. Saya ada satu bahagian atas ni, pergi government, klinik government, dia kata cabut je, buang sebab dah rosak. Saya kata tak mungkin cabut, sebab saya ada kenalan kawan, seorang doktor pakar dari India, pakar RTC, root canal system, root canal treatment, RCT punya pakar. Dia dari India, doktor India dari Mumbai tak silap. Dia ada klinik tu. Dia kata, come to my clinic, I will treat gigi kamu kan, dia kata kan. So India jauh lah pula kan. Saya carilah doktor pakar yang ni. Saya pergi private terus. Sebab doktor government, pergi klinik government, dia kata dia nak cabut je. Dia kata ni tak boleh selamat kan. Saya kata mana mungkin. Sebab saya boleh sedaya upaya untuk cuba selamatkan gigi. Kalau tidak, dia akan mesti dia ada berubah sistem. Dia berubah dia punya structure. Kalau gigi geraham, sepatutnya dah rapat, tiba-tiba jarang. Bila dah kita cabut buang satu, sebab kita mengunyah tau. Bila tempat ni tak ada tempat yang boleh untuk kunyah, lama-lama struktur ni dia akan bahaya tau. Lama-lama dia akan berubah, memang akan efek. Sebab tu orang buat bridge, jambatan. Dia letak skru, dia letak gigi palsu, dia letak crown supaya ada tapak. Sebab doktor ni cakap, doktor pakar dari India tu, dia kata no, jangan sesekali buang you punya gigi. Original tooth very exclusive, dia kata. Jangan buang. So saya tak buang, saya pergi cari doktor pakar, dia tolong buat untuk saya. Dia kata ini boleh selamatkan lagi. Saya pergi swasta, dia boleh selamat. Dia buat simple lah, dia cuci tu, dia tampalkan balik untuk tampalan kekal. So alhamdulillah tak bengkak. Jadi bila kita dah makan antibiotik, pergi rujuk dentist. Bila makan antibiotik, kena ingat, lepas makan antibiotik, bakteria dah mati. Bukan saja bakteria jahat yang mati, probiotik dalam tubuh badan pun akan mati. Sebab itulah bila habis antibiotik, wajib ambil probiotik untuk top up balik. Kalau tidak, kita akan ada masalah sembelit, masalah susah nak buang air besar. Top up balik probiotik. Makan antibiotik okey, tak apa, sebab gigi dah bengkak. Takkan kita nak cari apa makanan yang boleh. Itu lambat, terlalu lambat. Jangan buat benda lambat. Makan saja ubat, tak apa. Makan antibiotik, surut, lepas tu top up balik dengan probiotik supaya biak balik probiotik ada dalam tubuh badan. Sebab dia dah rosakkan bakteria-bakteria. Jadi sebab apa? Itu untuk gusi yang bengkak. Saya rasa sebab apa doktor ni bagi vitamin C ni, rasanya dia rujuk medical. Dia rujuk medical doktor, dia tak rujuk dentist ni. Patut rujuk dentist. Jangan pergi klinik biasa gigi. Of course dia bagi vitamin C apa, pergi cari dentist. Dentist lebih arif bidang dia. Ni bukan kerja medical doctor, ni kerja dentist. Dia kata ambil vitamin C 1000 gram 3 kali terus dapat ulcer. Itu maknanya vitamin C yang diambil tu adalah vitamin C sintetik 1000 gram. Saya tahu yang besar 1000 gram yang boleh dissolve dalam air tu. Vitamin C yang boleh larut dalam air tu, yang 1000 gram tu, itu sintetik. Dia rasa masam disebabkan dia ada asid citrik. Dia warna oranye sebab dia letak colorings. Dia rasa manis sebab dia letak aspartame. Dan of course dia ada vitamin C tapi sintetik. Tubuh badan kita, bagi orang normal,
normal, tak ada sakit apa, orang dewasa perlukan 70 mg vitamin C satu hari. Ingat, 70 mg satu hari vitamin C. Tapi kalau kita ada demam, kita ada penyakit-penyakit berkaitan imun, kita dapat sesama, kita tak berapa sihat, ambil lebih pun tak apa. Sebab yang lebih tu dia akan singkirkan. Tapi bila nak, macam sebab apa dia dapat gastrik? Sebab dia ambil sintetik vitamin C. Bila ambil sintetik vitamin C, of course lah, asid terlebih. Kalau perut dia memang sensitif pada asid, of course dia akan dapat ulcer. Ulcer terus dapat gastrik. Jadi nasihat saya, vitamin C, makan pergi cari jambu saja. Jambu dah cover dah. Dalam sebiji jambu, lebih kurang ada 230 mg. Saya dah kira dah. Ada lebih kurang dalam 230 mg. Paling tinggi berbanding oren, berbanding lemon, berbanding kiwi. Jambu batu, sebiji jambu batu tu bersamaan dengan lebih kurang dalam 230 mg. Jangan tanya saya, nak jambu batu mana yang ada biji ke, tak ada biji ke, yang warna pink ke, yang jenis mana, spesies mana, jangan tanya. Asalkan ada jambu batu, pergi saja. Jangan banyak tanya. Terus ambil. Ni banyak tanya tapi buat tak juga. Cari je, asalkan nama dia jambu batu. Kalau tak kenal jambu batu, tanya kedai tu, jambu batu mana saya nak beli. Beli sebiji, ambil makan, dah settle, dah cover jumlah vitamin C yang perlu dia ambil untuk hari itu. Kalau terlebih, dia akan buang melalui kencing. Takkan ada efek sebab dia natural. Tapi kalau macam 1000 mg, kalau kita beli, itu sintetik. Makan terlebih makan overdose, sentiasa overdose, efek pada buah pinggang. Sebab dia sintetik, akan accumulate dalam buah pinggang, pada buah pinggang kita. Dia akan deposit dekat buah pinggang. Tak sempat nak keluar melalui urin sebab terlalu banyak. Sebab sintetik. Bila sintetik tu maksudnya bahan kimia, badan tak boleh nak metabolize dia. Dia tak boleh nak proses. Enzim tak boleh nak proses. Darah tak boleh nak proses. Sebab dia, tubuh badan kita kenal dia, ini adalah orang asing. Foreign materials. Ini orang asing ni. So tak boleh nak proses. Tapi kalau daripada jambu, ini kita geng. Ada macam tu. So ambil daripada jambu. Kalau susah nak cari jambu, barulah cari suplemen vitamin C. Cadangan saya nak betul-betul organik dan natural, yang tak asid. Ambil cari vitamin C daripada ekstrak batang pokok pine. Ekstrak pine bark. Kalau tak tahu nak mana, boleh tanya tim saya. Ada nombor telefon kat situ, boleh PM, tanya. Mana dah dapat, boleh. Ekstrak pokok pine. Ekstrak batang pokok pine tu, dia antara vitamin C yang alkaline. Kadar penyerapan dia lebih cepat berbanding vitamin C yang lain. 4 kali penyerapan. Dan dia boleh kekal dalam tubuh badan kita bersamaan dengan lebih kurang dalam 24 jam. Ada vitamin C 12 jam je dia boleh bertahan. Ada yang 6 jam saja. Tu kita kena ambil yang lain pula. Kalau tak boleh go for natural, tak boleh makan jambu, pergilah baru cari suplemen. Make sure suplemen tu betul lah. Vitamin C tu yang organik, tak ada sintetik, dan dia alkaline. So saya dah menjawab soalan yang kedua. Okey, saya rasa cukup saja setakat itu. Dah panas dah. Pukul 10 saya ada meeting. Air jambu batu yang telah tersedia dalam botol sama ke? Tengok juga. Kalau dia betul-betul air jambu batu, okey lah. Tapi kalau jus botol, kan ada jus jambu batu ni, itu biasanya dia letak elemen lain. Dia letak asid sitrik untuk rasa masam, dia letak flavor. Tak semua benda tu betul, itu banyak sintetik. Susu pisang, susu perisa pisang. Adik saya baru ni dia nak beli susu pisang. Jenama yang popular, saya tak nak cerita nama artis tu, tak nak sebut pun nama artis tu. Dia belilah, saya kata betul nak rasa susu pisang. Amir saya buat kan. Susu pisang artis ni. Saya kata saya boleh buat. Sebiji rasa macam tu. Okay, saya pergi beli susu full cream Dutch Lady. Lepas tu saya beli Star Brand punya flavored, banana flavored Star Brand. So saya bancuh. Tu saya letak gula, panaskan dia. Lepas tu dah siap, sejukkan, saya suruh dia minum. Dia kata rasa pisang tapi rasa tu tak kick. Saya rasa ini sebiji macam susu artis tu. Dia tak puas hati, dia pergi beli. Dia order lah. Satu kotak RM30 lebih.
yang ada dalam pouch plastik tu, minum. Sampai kat rumah, minum. Lah, rasalah macam Angah buat hari tu. Saya kata dah, tulis kat situ banana flavored milk. Bukan dia kata banana milk, banana flavored milk. Susu perisa pisang. Tak boleh salahkan dia. Kalau dalam tu tak ada pisang, jangan salahkan dia. Dia bukan kata susu pisang, susu berperisa pisang. Bila kata berperisa, flavored ni, itu semua sintetik daripada Star Brand. Ice lemon tea. Ingat dia perah lemon ke? Tak. Dia ambil perisa lemon, Star Brand, tak kisahlah brand apa, perisa lemon, masuk dalam tu, letak warna lemon, warna oren, letak dalam tu. Jadilah perisa lemon, ice lemon tea. Jadi jus dalam botol ni saya tak berapa galakkan. Gula terlalu tinggi. Nak selamat, ambil buah saja, blend. Okey, itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan, terus ikut saluran yang betul. Kalau soalan nak saya jawab soalan, ikut saluran yang betul, saya akan jawab dengan proper. Okey, itu saja daripada saya. Harap dapat manfaat. Boleh sebarkan ilmu ni kepada yang lain. Share, jangan lupa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.